Sebenarnya Ketua, soalan yang mahukan saya menyatakan perancangan jangka pendek daripada sahabat saya dan juga jangka panjang, ya. Apakah cara dan langkah-langkah untuk kita mengekalkan, jadikan pegawai-pegawai pengraduan perubatan kekal dan setia bersama KKM. Namun saya ingin sebutkan di situ, susulan tindakan kerajaan menghapuskan skim pencen penjawat awam bermula 2025 itu agak tidak tepat andaian itu, ya, kerana kita sedang menjalankan kegiatan ataupun kajian, ya, SSPA ataupun skim sistem saraan baru perkhidmatan awam, maka dia tidak boleh terkait. Jawapan saya ini bukan kerana susulan penghapusan, ya, tetapi adalah apakah langkah-langkah yang apapun akan kita pertingkatkan. Beza itu, ya. Jadi saya perlu jelaskan perkara tersebut. Tuan Ketua, kerana keputusan tentang saraan dan juga tentang skim pencen itu akan dibuat di hujung tahun ini setelah kajian SSPA itu dilakukan. Apapun Timbalan Ketua dan Yang Berhormat, ya, aset, kalau saya sebutkan aset hardware seperti hospital, klinik-klinik kita itu adalah penting. Namun aset sumber manusia, the human capital dalam KKM itu adalah jauh lebih penting, Datuk Yang Ketua. Lalu sangat mustahak, ya, untuk kita mampu, ya, mengambil inisiatif dan langkah-langkah bagi mengekalkan kesetiaan dan kebersamaan mereka, ya, kerana cabarannya adalah juga besar dan saya sangat memahami akan the attrition rate dengan izin, ya, keluarnya pegawai ini daripada kesihatan perkhidmatan awam, ya. Lalu antara perkara yang mungkin saya boleh tekankan sebagai the pull factor kepada kita adalah pertamanya, ya, menetapkan gaji permulaan, ya, pegawai perubatan kontrak ini grade UD 41 setelah mereka melalui housemanship, mereka adalah dengan gaji permulaan RM5,197, ya, RM5,197 yang jauh lebih tinggi daripada apapun skim-skim perkhidmatan awam yang lain, termasuklah PTD. Kedua, kita telah juga meningkatkan pelantikan tetap seramai 9,822 dalam tahun 2019 ke 2023 dan telah pun meningkatkan jumlah itu dan kita meramalkan akan meningkatkan kepada 6,000 pelantikan tetap dalam tempoh 2024 hingga 2025. Jadi Ketua. Ketiga, kita juga akan kekal membayar dan juga sedang meneliti allowance tugas atas panggilan atau on call. Ya, kalau MO itu pada lingkungan 200 kepada 220 panggilan aktif call dan juga pada passive call 80 hingga RM130 maupun yang pakai itu Datuk Yang Ketua, on call itu dalam lingkungan bayaran 230 ke 250 aktif call dan sebaliknya 100 hingga 160 passive call. Ketiganya, seterusnya adalah yang dikatakan allowance locum, ya, yang mereka lakukan selepas waktu pejabat di klinik-klinik juga di hospital EED, di Jabatan Kecemasan hospital-hospital kita berikan RM80 sejam, kurang lebih mereka akan bertugas dalam 3-4 jam, ya. Jadi Ketua yang berhormat, seterusnya adalah segala ganjaran dan imbuhan yang lain, gaji pegawai perubatan turut kita menerima allowance, umpama allowance insentif, ya, insentif critical allowance RM750, ya, allowance pembedahan juga kita berikan RM80 sejam bagi pegawai-pegawai perubatan dan pada pakar RM200 sejam, ya. Dan juga apabila mereka terpaksa tahap-tahap kesusahan kadar bulanan dan mengikut lokasi mereka mendapat 500 hingga 1,500, ya, tergantung kepada pedalaman ataupun di mana mereka, ya, bayaran insentif pedalaman 10% daripada gaji pokok. Dan akhir sekali mungkin saya nak sebutkan sebagai satu insentif, ya, penawaran pengajian kepakaran perubatan menerusi, ya, kemudahan cuti belajar gaji penuh dengan HLP, hadiah latihan persekutuan, ya, dan juga program latihan kepakaran the parallel pathway. Ini pun jumlahnya pun kita akan tingkatkan, ya, dari sudut jumlah yang boleh mengambil ijazah ataupun kepakaran lanjutan ini, Datuk Yang Ketua. Apapun saya ingin tekankan, paling besar insentif ataupun motivasi kepada pegawai muda ini, Datuk Yang Ketua, adalah saya rasa teruji dan sangat bangga
menyaksikan dan meneliti dan menyantuni pakar-pakar, senior consultant di manapun hospital yang saya lawat baru-baru ini di Hospital Selayang, tokoh-tokoh dan figura-figura itu yang menjadi tutor guru mereka sebagai clinical tutor mereka semasa mereka menjalankan kegiatan-kegiatan seperti masters medicine dan sebagainya. Inilah tokoh-tokoh yang saya perhatikan. The greatest asset itu betul adalah human resource dan pakar-pakar yang masih lagi bersama kita di sebalik apapun rintangan, apapun at odds. Mereka tidak sama dengan equipment yang ada di swasta, seumpama ialah gamma knife-nya dan yang lain itu. Mungkin mereka tidak ada seperti itu, tetapi mereka kekal dengan kita. Inilah saya kira untuk muda kita, perbuatan muda kita memandang kepada kesetiaan, loyalty, patriotisme, berkhidmat untuk rakyat dalam perkhidmatan kesihatan, fasiliti kesihatan awam dan perkhidmatan awam ini, saya rasa adalah pendorong paling utama dalam mengekalkan kesetiaan. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Yang Berhormat. Dengar jawapan tambahan, Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Bapak Menteri yang telah memberi pencerahan yang panjang lebar. Cuma apa yang kita difahamkan untuk yang tua, pemosahan skim pencen penjawat awam ini akan bermula berkuat kuasa pada 2025. Ini dijangka akan beri impak yang besar pada 3 sektor kritikal negara, iaitu sektor keselamatan, kesihatan dan pendidikan. Di soalan saya, ini merupakan satu keputusan yang besar dan melibatkan jumlah rakyat yang ramai yang bakal terkesan. Adakah Pak Kerajaan bercadang untuk membentangkan apa-apa kertas putih berkaitan dengan isu yang melibatkan penjawat awam yang secara langsung juga melibatkan kepentingan rakyat terbanyak? Kedua, apakah justifikasi kerajaan untuk tidak mengekalkan skim pencen penjawat awam dalam sektor kritikal, khususnya di Kementerian Kesihatan, sedangkan saya yakin pihak kerajaan juga sedar akan krisis yang bakal dihadapi negara sekiranya graduan-graduan dalam sektor kritikal ini tidak lagi berminat untuk berkhidmat sebagai penjawat awam. Dan akhirnya adakah tindakan menghapuskan skim pencen ini akan mengakibatkan KKM akan kehilangan ramai lagi doktor-doktor pakar yang mungkin akan berhijrah ke sektor swasta. Terima kasih, Tuan Ketua. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Timbalan Ketua, terima kasih sahabat saya Kuala Nerus. Itulah yang saya mulakan awal-awal tadi menerangkan hal ini. Saya tahu ini adalah fokus soalan ini dan bukan sangat bagaimana insentif yang mahu kita sebagai full factor kepada graduan perubatan untuk kita gamit untuk bersama, setia bersama kita. Pokoknya yang saya telah sebutkan tadi, hal perkara lantikan tetap dan itu semua adalah di bawah JPA dan dasar tentang pencen, skim pencen dan sebagainya itu adalah dasar yang ditentukan oleh kerajaan, the government, current government atau kerajaan Mandagi di bawah yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan saya terangkan sekali lagi, kajian menyeluruh tentang impak dan sebagainya tentang skim penyelesaraan perkhidmatan awam yang akan disebutkan sebagai yang bakal diberikan akan bakal diumumkan adalah satu yang kita wajar nanti, sebab apa kita wajar kita tunggu supaya dapat kita dengar benar-benar sebelum kita membuat, saya istilahkan tadi, presumption atau being very presumptive, andaian-andaian yang membawa kepada pelbagai andaian yang saya kira tidak adalah negatif. Kita belum dengar lagi apakah skim sebenarnya yang mungkin jauh lebih baik ataupun setanding kalau tidak pun baik sama antara dengan pencen. Kita dengar dulu dan sekarang ini kerajaan telah sedang menjalankan kajian itu, skim saraan perkhidmatan awam yang baru itu, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih sahabat saya Kuala Nerus, sabar menanti. Bukit Bintang.